Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak memberi pandangan dan mencadangkan ataupun memohon saya untuk membuat live streaming di Facebook page ataupun tampil dengan temu bual secara peribadi begini. Sebelum pada ini ia merupakan satu perkara yang baru dan sebelum pada ini saya tampil dalam buah bicara dengan panel-panel khususnya yang mungkin ramai juga saudara yang mengetahui di NTH Media. dan hari ini saya rasa mungkin saya perlu tampil dalam mungkin bentuk dan cara berlainan, tetapi kita masih bercakap soal isu-isu semasa yang mungkin boleh kita kongsi bersama, InsyaAllah. Dan cuma sebelum pada itu saya suka untuk memohon rakan-rakan untuk terus like dan share ataupun klik like dan loceng di YouTube channel Bicara Ambo. Untuk terus selepas ini saya tampil dalam channel ini. Baik. Dalam beberapa isu mutakhir ini, selain pada COVID, alhamdulillah kita hari ini 26 hari bulan, kita semalam laporan COVID semalam kita meningkat pada 2 angka balik. Dalam masa sebelum pada tu kita berada dalam singgah angka dan perjuangan kita masih perlu diteruskan. Okey, saya tak nak cakap panjang pasal COVID dan kerana semua di antara kita telah ada channel masing-masing untuk mengikuti perkembangan dan laporan-laporan daripada Menteri Kesihatan, Menteri Kluster Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri setiap 2 kali seminggu sekarang ni, iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. Jika tak ada apa-apa perubahan, pada jam 2 petang setiap Isnin dan Khamis, itu melaporkan berkaitan dengan orang kata non-health, laporan-laporan MKN dan sebagainya. Apa yang saya ingin kongsikan khususnya dalam sudut politik mutakhir ini, apabila kita berdepan dengan PRK di Slim River, di mana satu calon Barisan Nasional bertanding dan 2 lagi daripada bebas, tetapi bebas orang tu ditaja oleh parti baru, Parti Pejuang. Dan kita juga orang kata menunggu dan orang kata mengikuti rapat perkembangan yang berlaku di Sabah, iaitu pilihan raya negeri. Dan daripada 2 pilihan raya yang mungkin akan berlaku dalam masa terdekat ini, kita boleh melihat perbincangan demi perbincangan yang berlaku menghala dan menjuruskan kepada persoalan pokok. Persoalan pokok di mana kerjasama parti-parti Melayu, khususnya UMNO, PAS dalam Muafakat Nasional MN, dan yang terbaru kerjasama PPBM ataupun Bersatu
kumpulan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan terbaru juga Azmin Ali dan barisan pimpinan ex-PKR itu pun bersama dan menyertai PPBM. Dan ia melonjak naikkan jumlah kerusi PPBM sehingga 32 kalau saya tak silap, 32 kerusi. Okey, baik. Apa yang saya baca dan apa yang saya lihat dalam media sosial, khususnya Facebook ataupun WhatsApp group dan sebagainya, dia ada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah daripada kalangan orang parti. Alright? Kumpulan pertama. Kumpulan kedua ialah dari kalangan layman, orang yang tidak berparti. Kalau dulu setengah orang panggil inilah golongan-golongan pengundi atas pagar. Tapi saya tak suka menggunakan pengundi atas pagar seolah-olah mereka langsung tidak ada pendirian. No, mereka ada pendirian, tetapi ini adalah merupakan yang paling tepat ialah silent voters. Pengundi yang tidak menunjukkan apa-apa sokongan, tapi mereka berprinsip dan mereka membaca, mengikuti setiap perkembangan politik itu sendiri. Justru itu saya cukup bersetuju dengan mungkin orang kata Tan Sri Anwar Musa, alright, mendapat tentangan dan kritikan daripada apabila membuat komen istilah akar umbi itu sendiri. Tetapi saya berpendapat dan saya bersetuju dengan pendapat Tan Sri Anwar Musa. Istilah akar umbi itu selalu digunakan. Pada saya, pemahaman saya, akar umbi itu ialah orang parti yang berada di cawangan, bahagian dan di negeri khusus secara umum. Orang-orang parti itu adalah akar umbi. Tetapi akar umbi itu tidak boleh diterjemahkan sebagai layman ataupun orang yang tidak berparti tetapi mereka mengikuti perkembangan politik negara dan mereka membuat keputusan. Di samping itu juga mereka melihat perkembangan politik ini dan mereka sebenarnya penentu kepada parti mana yang akan memerintah dalam pilihan raya. Alright. Jika kita bercakap, anda kata sistem pilihan raya yang baru dibentangkan dan diluluskan daripada sidang lepas ketika PH masih memerintah, maksudnya orang kata 18 tahun terus automatik didaftarkan dan boleh mengundi. Jika saya tak silap, angka yang diberikan ketika itu lebih daripada 20 juta, mungkin 22 juta pengundi. Baik, jika kita kata nak bercakap soal akar umbi, PAS ada 1 juta ahli, UMNO ada 3 juta ahli, PPBM saya tak berani nak cakap, dia parti baru, rasa tak sampai 1 juta ataupun berapa ratus ribu. Adakah ini, anda katalah, kita katalah 5 juta 5 juta daripada 22 juta pengundi, dan daripada 22 juta kita berbalik kepada peratus, mungkin peratus bangsa kita Melayu dalam 62 hingga 64%. Alright, 22 juta 64% pengundi. Alright, dalam is almost 62, separuh 22 juta. Ya, mungkin lebih daripada
11 ataupun 12 juta adalah Melayu. Andai kata, ini saya tak buat calculation yang tepat, saya tak pergi kepada statistik yang tepat, alright, anggaran 12 juta, andai kata 12 juta pengundi Melayu. Berbalik kepada jumlah berparti tadi, itu saya dah letak tinggi tu, bersatu. PAS, UMNO ada 3 juta lebih, PAS ada 1 juta lebih-lebih, PBBM mungkin 500,000 mungkin baru, sebab dia parti baru hari tu je, dan saya yakin tak sampai 1 juta. So maknanya 3 campur 1, taruhlah 500,000, baru 4 juta setengah. 4 juta setengah, kita tak boleh nak bagi tahu 4 juta ini yang mewakili akar umbi. Kita tak boleh nak cakap kerana pengundi kesemua sekali 22 juta. Misal kata berlaku seperti mana apa yang telah digazetkan di Parlimen. Tetapi istilah akar umbi itu, dia tidak melambangkan kesemua ataupun 6% orang Melayu itu. Akar umbi, saya lebih suka untuk menggunakan akar umbi ialah dari kalangan orang parti di Peringkat Cawangan. Walaupun dia tak ada jawatan, tapi kita tahu, kita pergi kat kampung tu, dia ni UMNO, orang yang berani pakai baju UMNO. Dan kita tahu ada mesyuarat cawangan UMNO, dia pergi, walaupun dia mungkin tidak berjawatan, ataupun time pilihan raya, kita tahu ini orang-orang yang duduk di pos-pos UMNO, ini orang yang duduk di pos-pos PAS, ini orang yang duduk di pos PH, no? Walaupun mungkin mereka ini bukan orang yang ahli parti ataupun langsung tidak berada dalam parti, tapi mereka ini orang yang mengikuti rapat isu-isu, dan mereka ini yang menentukan. So justru itu, bila kita kata akar umbi, ia hanya daripada kalangan orang parti. So maknanya, apa yang saya cuba huraikan ialah istilah penyatuan parti-parti Melayu itu. Alright, istilah penyatuan parti-parti Melayu. PAS, UMNO, PBBM. Pandangan saya, daripada dua parti bergabung, Parti Melayu, PAS dan UMNO, ia telah memberikan satu kekuatan yang cukup luar biasa, sehingga kan ia menarik minat parti-parti Melayu lain. Alright? Terutamanya terakhir ini ialah PBBM. PBBM melihat untuk mencari survivor mereka tidak boleh lagi berada dalam PH, kerana mereka sedar bahawasanya selagi ada DAP, orang Melayu takkan terima dah. Itu sentimen yang ada hari ini. Selagi ada DAP dalam PH, orang Melayu juga takkan terima PH. Yang ketiga, parti mana sekalipun yang bersama dengan DAP, mereka akan mendapat penentangan yang sama, seperti mana penentangan Melayu terhadap bangsa DAP. Itu jelas. Alright? Apa yang saya cuba nak apa ni, kita cuba orang kata lah, narrow down benda apa yang mungkin titik temu yang kita boleh kongsi ataupun kita boleh bersetuju, ialah daripada dua parti, ada kata ada satu lagi parti untuk bergabung. Bagi peribadi saya, ia lebih daripada 3 lebih baik. Alright? Sudah pasti ada kalangan-kalangan yang dahulunya, ya, PBBM pada pilihan raya PRU 14 lepas, mereka tidak menyokong UMNO, mereka tidak menyokong PAS, mereka berada dalam PH ketika itu atas sokongan kepada Mahathir ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun secara umumnya PBBM. Orang yang tidak dekat dengan UMNO, orang yang tidak dekat dengan PAS, alright, orang yang tercicir dalam pemilihan UMNO, orang yang tercicir dalam pemilihan PAS. Kebanyakan orang yang tercicir dalam pemilihan PAS, dia akan pergi kepada PAN. Saya langsung tak sebut PAN sebab PAN bukan parti Melayu yang mempunyai jentera ataupun mempunyai, orang kata, satu
hierarki ataupun jatah kuasa yang kemas dan teratur di setiap bahagian ataupun cawangan. Ada sampai satu tahap tu tak ada bahagian pun PEN. Itu sebab saya tak sebut pun PEN walaupun di Parti Melayu, tapi saya lebih sebab saya menganggap PEN ini hanyalah ada satu bayangan DAP edisi Melayu. Itu adalah PEN. Itu ada PEN. Cuma dalam segi PPBM